Assalamualaikum, hari ini kami ingin membentangkan penghasilan mi menggunakan bendi dan tulak ikan. Nama saya Anisaina binti Zakaria. Nama matrik saya 22DAG18F2113. Yang kedua ialah rakan saya Nur Nadirah binti Baki. Nama matrik dia ialah 22DAG18F2036. Dan nombor 3 ialah Nur Ursyakina binti Rosman. Nama matrik 22DAG18F208. Chapter 1 ialah pengenalan. Pengenalan bagi bendi ialah bendi atau nama saintifiknya Albelmuscus esculentus ditanam untuk kebanyakan pasaran domestik. Pokok bendi mengambil masa 45 hari untuk berbuah dan pokoknya boleh bertahan selama lebih kurang 7 hingga 8 bulan tanpa penanaman semula. Pengenalan bagi tulak ikan ialah tulak ikan dalam ikan mempunyai kandungan kalsium yang protein yang cukup tinggi. Kandungan kalsium inilah yang dapat membuat tulang terhindar dari berbagai penyakit. Penyata masalah. Kajian menunjukkan lebih dari 1,600 tan sisa makanan dibuat oleh rakyat negara ini setiap hari yang sama. Daripada jumlah itu, mampu memberi makanan kepada 12 juta orang untuk 3 kali sehari. Bendi yang sudah tua juga yang matang yang tidak dapat digunakan lagi. Objektif kajian. Yang pertama ialah menghasilkan mi dari bendi dan tulak ikan. Yang kedua ialah mengetahui nutrisi yang terkandung dalam mi yang dihasilkan. Skop kajian atau ciri-ciri kelestarian. Kajian ini dihasilkan untuk mengelakkan pembaziran daripada bendi yang terlebih matang dan sisa tulak ikan. Yang kedua ialah untuk menguji sama ada tekstur, warna, bau dan rasa diterima responden atau tidak. Bawah soal selidik akan diagihkan kepada pelajar Politeknik Jeli seramai 30 orang. Kepentingan kajian. Yang pertama ialah membuka peluang kepada petani yang menjalankan projek penanaman bendi untuk menceburi industri baru. Yang kedua ialah membantu kepada petani menjana pendapatan sampingan. Chapter 3, metodologi. Reka bentuk kajian. Yang pertama, mencari bendi yang terlebih matang dan bendi yang tidak dapat dijual di pasaran. Yang kedua, melakukan proses pemotongan bendi menjadi nipis dan melakukan pengeringan terhadap sisa tulak ikan yang telah dibuang isinya dan bendi sehingga menjadi tepung. Yang ketiga ialah selepas pengeringan tepung bendi dan tepung tulak ikan terhasil. Yang keempat ialah setiap 2 tepung yang berbeza akan menghasilkan mi. Yang kelima ialah mi bendi dan mi tulak ikan dibawa ke makmal untuk menguji nutrisi yang terkandung. Yang terakhir ialah mengumpul data dan menganalisis. Instrumen kajian. Bahan yang digunakan ialah tepung bendi, tepung tulak ikan, tepung gandum, telur, garam dan serbuk kunyit. Alat yang digunakan ialah oven, pengisar, penapis, senduk, bekas alat cetak mi dan pisau. Proses bendi. Yang pertama, bendi yang sudah tua dipotong menjadi nipis dan dikeringkan dengan menggunakan oven. Yang kedua, bendi yang sudah kering dikisar sehingga hancur. Yang ketiga, bendi yang sudah hancur diayak menggunakan penapis dan mi bendi terhasil. Bagi proses tulak ikan ialah yang pertama, ikan dibersihkan dan direbus 100 darjah Celsius selama 30 minit. Yang kedua ialah pengukusan ikan selama 30 minit dan isi ikan dibuang untuk mengambil tulang sahaja. Yang ketiga, tulak ikan yang dibuang isi akan dikeringkan di dalam oven. Yang terakhir ialah tepung tulak ikan terhasil dan pembuatan mi tulak ikan dilakukan. Ini adalah gambar produk yang kami hasilkan iaitu mi bendi dan mi tulak ikan. Seterusnya ialah teknik persampilan. Yang pertama, kaedah persampilan secara rawak akan digunakan untuk mengumpul data. Yang kedua ialah borang kaji selidik akan diagihkan kepada 30 pelajar Politeknik Jeli, Kelantan. Seterusnya adalah analisis data. Yang pertama, pengumpulan data akan direkod menggunakan Excel. Yang kedua ialah semua data yang dikumpul akan disimpan dalam bentuk Excel dan kemudian graf-graf digunakan untuk menunjukkan data supaya mudah difahami. Seterusnya ialah chapter 4, keputusan. Di sini ialah graf ujian penerimaan mi bendi, mi tulak ikan dan mi biasa. Terdapat citarasa responden terhadap mi. Yang pertama ialah mi bendi iaitu 54%. Yang kedua ialah mi tulak ikan 24% dan mi biasa 24%. Terdapat kajian yang menyatakan mi bendi mendapat citarasa yang paling tinggi. Graf yang seterusnya ialah tekstur mi yang boleh dimakan oleh responden. Terdapat 57% mi bendi, 20% mi tulak ikan dan 23% mi biasa. Di sini kita dapat lihat bahawa tekstur mi bendi dapat diterima oleh responden. Graf yang seterusnya ialah warna yang menarik perhatian responden. Terdapat 42% mi bendi, 25% mi tulak ikan dan 33% mi biasa. Di sini kita dapat lihat bahawa mi bendi mendapat peratus yang paling tinggi oleh para responden. Graf yang terakhir menunjukkan 53% mi bendi dipilih oleh responden, 24%
mi biasa dan 23% mi tulang ikan. Kajian ini menunjukkan responden boleh menerima bau mi bendi berbanding mi biasa dan mi tulang ikan. Mi bendi dan mi tulang ikan yang dihasilkan telah dihantar ke makmal untuk mengetahui nutrisi di dalam mi tersebut. Hal ini berbalik kepada objektif kajian kami yang kedua, iaitu ingin mengetahui nutrisi di dalam mi bendi dan mi tulang ikan. Oleh itu, mi bendi nutrisinya ialah tenaga sebanyak 225 kalori, karbohidrat sebanyak 39.3 gram, protein sebanyak 7.5 gram dan lemak sebanyak 4.2 gram. Untuk mi daripada tulang ikan pula, tenaganya ialah 357 kalori, karbohidrat sebanyak 70.1 gram, protein sebanyak 11.8 gram dan lemak sebanyak 3.3 gram. Bab 5 iaitu perbincangan dan kesimpulan. Perbincangan. Hasil daripada penghasilan mi bendi dan mi tulang ikan ini terdapat perbezaan yang ketara, iaitu daripada segi rasa, tekstur dan aroma. Terdapat beberapa perkara yang perlu dibincangkan, terutamanya daripada segi penilaian nutrisi, tekstur, rasa dan aroma untuk diperkenalkan kepada pelanggan. Secara keseluruhannya, responden lebih menyukai mi bendi berbanding mi tulang ikan. Penambahbaikan yang dilakukan oleh kumpulan kami iaitu daripada segi tekstur, sebanyak 57 responden bersetuju dengan tekstur daripada mi bendi ini, tetapi responden juga memberi pendapat agar mengeringkan mi tersebut supaya mi menjadi tahan lebih lama. Yang kedua ialah warna, sebanyak 42% responden bersetuju dengan warna mi daripada bendi, tetapi responden tidak bersetuju dengan warna daripada mi tulang ikan. Oleh itu, responden memberi pendapat untuk meletakkan sedikit pewarna, iaitu meletakkan kunyit sedikit di dalam mi untuk menambah baikkan warna mi tersebut. Dan yang terakhir sekali ialah aroma. Sebanyak 53% responden bersetuju dengan aroma daripada mi bendi ini, tetapi responden juga memberi penambahbaikan untuk meningkatkan bau pada mi ini dengan cara meletakkan aroma pandan sedikit di dalam mi tersebut. Kesimpulan yang boleh dihasilkan daripada kajian ini ialah terdapat perbezaan yang ketara bagi semua ujian organoleptik. Ujian organoleptik ini ialah ujian tekstur, rasa dan aroma, jelas menunjukkan bahawa mi bendi banyak dipilih oleh responden. Oleh itu, bendi yang tua dan sisa tulang ikan boleh dipertengahkan lagi di peringkat yang lebih tinggi supaya tiada lagi berlakunya pembaziran dan sisa-sisa yang tidak diingini. Ini rujukan kumpulan kami. Kos yang kami gunakan untuk menghasilkan kajian ini ialah sebanyak RM125 Malaysia. Ini ialah pencapaian produk yang kami hasilkan, iaitu mendapat gangsa di dalam pembentangan Final Year Project Pelajar Tahun Akhir Politeknik Jeli Kelantan 2021. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.